Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kelas pengajian kita. Itu kita berhenti dekat sini ya. Setting of rigid body. Kita berhenti tengok gamak crane ni. So kita sambung dengan sebelum kita sambung equilibrium of a two force body. Kita akan pergi kepada latihan. Kita kena buat latihan 2-3 latihan supaya lebih faham. Baik. Kita tengok exercise of rigid body. Baik, tengok exercise of rigid body. Ni okey ke dia record. Okey, so kita ambil contoh yang ni. So rigid body. Ni dalam buku page 169. Okey. Sampel problem 42. Kalau contoh kat sini dia bagi kita nak tengok dia punya reaction lah kat A dengan dia punya B. Three load apply to a beam action. The beam is supported by the roller at A and by the pin at B. Okay, so buat masalah kita ada neglecting the weight of the beam. Kita abaikan dia punya berat. Determine direction at B, A and B. When P sama dengan 75 saja. Dia tulis P 75 ni kan. Okay, so buat masalah kita tengok reaction pada A dengan B. So kena tengok A. A tu apa? A tu adalah roller. So bila roller dia boleh bergerak dalam arah XY. Sini. Ni roller kan. So X dan Y boleh. X tak boleh, Y saja boleh. X dia bebas. Y dia fix. Dia tak boleh bergerak. Jadi dia ada reaction pada Y. B ni pin. Bila pin dia boleh rotate. Jadi dia boleh rotate, dia akan ada moment sini. Fx dan Fy. So tengok reaction. Fx dan Y tak boleh. Okay, so mula-mula apa yang kita kena buat? Kita wajib buat. Memang kena buat lah. Free body diagram. So ni benda biasa lah. Free body diagram ni. So kalau ni simple je, kita lukis satu garis panjang. So A dekat sini, A ni adalah pin. So bila pin dia boleh gerak dalam arah X. So dalam arah Y je tak boleh. Ini adalah AY. B kita letak reaction yang arah positif. BY BX. So kita letak apa yang kita letak reaction kita praktis letak dengan cara positif lah. Okey. Kemudian kita ada P. P sama dengan kat sini dia bagi tahu 75 kilonewton. And then kita ada dekat sini 30. Dan di hujungnya dia pun 30 kilonewton. Ini straightforward dah, tak ada masalah tu. Okey. So hati-hati dengan dia punya jarak ni. Sebab patutnya kalau kita nak tengok moment kat mana, kita nak ambil moment pada B pun boleh, moment pada A pun boleh. Nak start moment sama dengan kosong kan. Sebab dia adalah static. So moment A sama dengan kosong, moment B pun sama dengan kosong. Jadi kita nak start dekat mana? Moment A. Tak payah tunggu dulu dia punya. Ni kan sampai sini 3 meter. So 1. Right. Sebab yang macam saya kata ni, kadang kita tersilap. Saya pun kadang lama tak buat, jadi silap. BY contoh, sebab bila moment kita ambil contoh, kita buat terus lah. Moment penyembelahan moment A sama dengan kosong. Okey, penyembelahan moment A sama dengan kosong. Moment A ni kalau ikut dia punya ni, dia kena buat sampai macam ni. Positif arah dia ke situ. Penyembelahan moment A sama kosong. Okey, kat mana yang selalu kadang kita buat mistake. Tengok Okey, bila moment A sama dengan kosong, sini A sama dengan kosong, so dia akan ada 1
So dia akan ada sini satu, sini satu. Ni kita bergerak ke arah ke kanan. So sini 175, kita bergerak, kita akan dapat sini BY. Then kita ada 30, dan kita ada satu lagi 30 kN yang akan menyebabkan moment pada A. Yang akan kita cuba try 10 to rotate A ikut jam atau lawan jam. So first kita ada sini 75. Moment sama dengan M sama dengan F kali D. Ingat, F ni force. Contoh kat sini 75. 75 kali dengan D dia. D dia yang 90 degree adalah 1.5. Okay. Positif atau negatif? Positif atau negatif? So sini adalah dia akan cuba rotate ikut jam. So bila try rotate ikut jam, dia akan rotate macam ni kan, ke bawah lah. So ini adalah negatif. Tambah BY, dia akan buat positif. BY kali dengan, okay, yang saya kata selalu ada mistake ni macam ni. Bila kita tengok macam ni punya free body diagram. So kadang kita ambil BY ni, kita kali dengan 3. Dia actualnya BY kat sini. Yang betulnya BY sini dia kena kali dengan 3 dan 1.5. Okay, 3 tambah 1.5 kan. So 3 tambah 1.5 adalah 4.5. So kadang standard pada yang kebiasaannya kita buat bukan kebiasaan, BY kali dengan 3. Kadang kita punya mistake careless mistake. Saya pun dah 3 kali juga pernah terjadi. Okay, so dia kena tambah. Ni 1.5, ni 4.5, ni 5.5, dan ini macam tu lah, macam tu. Okay, okay, 1 BY dah. Ini 30 negatif lah. 30 kali dengan 1, 2, 3.5, 5.5 tolak dengan 30 kali dengan 6.5. Okay, sama dengan 0. Alright, so kita settlekan benda ni dulu lah. Settlekan benda ni. BY tolak tambah semua ni. Okay, tambah semua ni. Sekejap. Tambah 30 kali dengan 5 tambah 30 kali 6.5. So dapat 475. So 475 pindah positif bagi dengan 4.5. So BY kita akan dapat 1.05 kN. So sini by default kita dapat BY ni positif kan. Jadi bila BY ni positif, betul ya, arah dia adalah ke atas BY. Bubuh dia punya letak nilai dan arah. Dua benda dah. Ni satu, BY. Sebab kalau kita dapat negatif, contoh kita letak BY negatif 1. So kita murnikan dia, BY sama dengan 100, 100 ke Newton arah bawah.
Kalau kita dapat ni negatif. Kan? Kita dapat negatif. Maksudnya BY kita arah dia ke bawah, bukan positif. Kita assume memang kita letak positif. Kita tengok jawapan. Kalau kita dapat positif, betul lah arah kita ke atas. Kalau kita dapat negatif, arah dia memang ke bawah. Okey. So ini BY. Momen pada A sama dengan kosong. Okey. Kemudian kita boleh buat momen pada B. Momen pada B sama dengan kosong. Ataupun kamu nak ambil penjumlahan F Y sama dengan kosong. Tambah je lah penjumlahan Y sama kosong. Ataupun momen B. Kalau buat momen B sama dengan kosong, ini pula kan AY kan. AY kali dengan 4.5 tolak 7.5 kali 3. Ini pusing macam ni. Ni 7.5 ni ni positif. Ini negatif. Ni negatif AY negatif. Negatif AY kali 4.5 tambah 75 kali 3. Ni dia nak ikut jam. So 30 kali 1, 30 kali 2 negatif. Ataupun buat penjumlahan AY sama dengan kosong. So sini kita ada AY. AY kita buat positif kan? AY tolak 75 tambah 105 tolak 30 tolak 30 sama dengan kosong. So kita dapat sini AY sama dengan 05 tolak 5 tolak 30 tolak 30. So negatif 30 pindah sana jadi positif. So AY dekat sini kita dapat 30 kN. So kita dapat memang positif, jadi arah dia betul ke atas. Ni AY. Okey, BX ada ni tak? Buat je lah penjumlahan F X sama dengan kosong. So BX sama dengan, ada X kat sini? Tak ada. So BX sama dengan kosong. So dapat. Okey. Boleh. So ini yang simple lah. Nak kita faham. So yang ni sample problem 4.2. So bila kita buat BX kita tengok kalau kata dalam kita punya case ni tak ada positif, tak ada arah. So tak ada force dalam arah X. Semua straight lah dalam arah Y ni. So BX kita adalah kosong. AY je kita ada. AY dan BY. Okay. So harap boleh faham lah yang ni. Ni simple lah ni. Right. So go to next. Okay. So kita go to the next contoh. Saya buat contoh banyak ni nak bagi kamu dapat buat benda-benda ni kan. So saya buat dalam bentuk video, senang lah. Nanti kalau kita tak faham kan, repeat balik lah. Okay. So kita tengok contoh 4.24. A lever AB is hinged at C and attached to a control cable at A. Okay. Hinge at C and attached to a control cable at A. If the lever is subjected to a 200 Newton vertical force at B, determine A the tension of the cable, B direction at C. Okay. So soalan macam ni standard. Okay. Direction dia hinge at C. Hinge at C meaning dia boleh rotate.
Dia boleh pusing. Kita boleh kenakan lah. Bila kita ada momen kat situ, benda tu akan pusing. So, dia tak ada tindak balas momen lah kat situ. Okay. First, apa yang kita buat? Macam biasa, kita kena buat free body diagram. Kita tukar dulu free body diagram. Tukar pen color merah. Okay. Right. Lukis besar-besar sikit. Sebab sini nanti dia nak main-main dengan sudut ni. Okay. So, kita ada 1, 20 kan. So, sini dia punya C. C. Ini A. Ni B. B straight line sini. Straight line. 200 Newton. 200 Newton. A dia main dekat sini. D ni dia duduk kat sini. Okey. Duduk di bawah ni lah. Bawah C kan. Okey. So ini dia punya TAD. TAD. Right. C. Pada C ni dia ada C, Y dan C, X. Okey. C ni dia bagi kat kita 20. Okey. Jadi kena lukis. First kita lukis. Kemudian macam mana kita nak start? Nak start dia nak kena cari TAD lah. TAD punya cerita. Okay, start kita cari TAD. Okay. So CY dan CX. Sini kita ada B 200 Newton. Okay. If the label subjector determine the tension in cable lah. Nampak dia kata ni tension in cable. Jadi kalau gambar rajah macam ni, kena cari TAD lah. Dan nak cari TAD ni kena tahu sudut kat sini. Sudut kat sini. Ataupun kalau kita buat sonjangan dia, sudut sini. Supaya TAD ni bila kita leraikan, kita akan dapat TAD arah ni. Ini TAD. Dan arah ni. So arah ni dia tak direction pada C. Tak direction moment pada C. Baik. Dia nak dapatkan sudut ini. Tengok dia punya ni lah. Sini dia bagi apa ni? 10. Sini dengan sini 12. Apa yang kena buat? Dia soalan macam ni yang dia susahnya sebab dia main dengan sudut. Jadi kita kena mahirkan, kena buat banyak lah kan? Selain pada apa yang saya tunjuk, kalau you rajin you buat sendiri supaya you dapat dia punya experience orang kata apa, untuk nak cari dia punya sudut-sudut dalam soalan. Dia main dengan sudutnya. Kalau you dapat cari dia punya sudut-sudut tu, insyaAllah boleh buat lah soalan statik ni. Nak kena cari. Dan benda tu main dengan training lah. Kalau setakat dengar je apa yang saya duk cakap ni, tiba-tiba main esok exam ke apa ke nak buat, nak boleh buat terus, jangan harap lah. Kan? Kalau malas tak buat,
So hasil dia pun kita sendiri boleh tahu. Alright. So kita buat dekat sini. Ni sudut dia apa ni? 20. Sama dengan ni. Sudut ni 20. Okey. So bila sudut ni 20, kita katalah dekat sini A, B, C, sini D. So nak dapat nilai AD dan juga DC. So dia boleh cari dekat sini AD dan DC. Ni ya D. AD, DC. Ini C. Okey. So macam mana cara AD? Ini 10. So sebelah ni dia punya cos. AD sama dengan 10 cos 20. DC 10 sin 20. Okey. Okey, 10 cos 10 sin. Okey. 10 cos 20. So dapat sini 9.39. 9.39, 9.4 lah. 9.4 sin 20, 10 sin 20, 3.42. 342. So sini kita 3.42. Okey, DC. So dah ada D sini. D kat sini, silap ni E lah. E. Okey. A, E dan E, C. So sini AE. Ni EC. Okey, ni AE AE. Ini EC. So 12 kan. Bila 12 kita boleh dapat ED sama dengan 12 tolak apa ni? 3.42 tolak 12. 8.57. 8.59. ED 8.59. 8.59 pula. 8.58. Okey. 8.58. So boleh dapat sudut ini. Berapa sudut ni? Sin pula. Tangent ni, nak cari sudut ni. Sudut alfa ni. Boleh. Alfa sama dengan tan. Tan alfa sama dengan ni 8.58. 8.58 bagi dengan AE dia kita ada 9.4. So alfa sama dengan 8.58 bahagi 9.4. 9127. Okay, so kita akan dapat sini 42.3 42 91 9127858 42.3839. So kita dapat sini 42.39 alfa ni 42.3. So macam saya katakan tadi macam kita katakan tadi, ambil color hitam. Okey. Ni kalau kita buat sini 90 darjah. 90 darjah ni. So kita kena dapatkan sudut beta. Macam mana nak dapatkan sudut beta? Ni 90 darjah ni. Okey. Okey, ni 90 darjah.
Alright. So alpha kita dah dapat, 20 kita dapat. So yang kita nak cari beta, beta sama dengan 90 tolak 20 tolak 42.39. Okey, 90 tolak 20 tolak dengan 42.39. Sini 42.39. So kita akan dapat sini 27.661 sudut ni. Sudut yang ni. Sebab apa kita dapat sudut beta ni? Sebab apa kita nak dapat sudut ni? Sebab kita nak leraikan TAD ni. Ni TAD. So sudut ni bila kita lerai kita akan dapat TAD sini. Sebab TAD yang arah dia 90. Bila TAD ni arah 90, distance dengan C kita boleh ambil 10. Ini distance dengan sini 15. Okey. So barulah kita boleh buat penjumlahan. Barulah kita boleh buat penjumlahan momen C sama dengan kosong. Barulah kita buat penjumlahan momen C dengan kosong. Sebab kita dah boleh dapat TAD yang kita leraikan arah 90 darjah. So kita kena dapat kat sini TAD ni apa? TAD sini beta adalah 27. So sebelah dia adalah cos 27.61 kali dengan D. D dia adalah 10. Dan dia punya arah dia adalah dia try to rotate C anti-clockwise. So dia positif. Okey, tolak dengan ni nak rotate C ikut jam. Okey. C ni pula ni arah dia. Dia punya distance. So kita tak payah nak pecah lah 200 ni kan. Kita ambil terus 200 kali dengan ini 20 kan. 15 cos 20. Ini dia punya D sama dengan kosong. Okey. TAD cos 27.65 kali dengan 10. So dalam kes ni saya leraikan TAD. Saya tak ambil dia punya. Kalau yang ni nak kena cari 90 ni. Arah dia kan. Daripada C ni macam mana ni 90. Contoh macam ni ya. Ni. So nak cari dia punya nilai distance ni payah. So apa yang saya buat, TAD ni saya pecahkan, saya lerai ke arah 90. Kita dah repeat lama belajar ni 90 ni. So kita akan dapat dia punya distance adalah 10. Ini cos beta. TAD cos beta dapat nilai TAD ni. Okey. Dan untuk yang 200 saya tak pecah ke sini. Boleh nak pecah sini. Cari dia punya sudut sini ya. Lebih kurang dalam 90 20 juga sudut dia. Okey. Sudut 20 cos 200 cos 20 dapat dengan 15. Tapi yang cos 20 ni kita buat dengan 15. 200 15 cos 20. Distance dia yang ni. Distance dia. Okey. So settle kat sini. So apa yang kita dapat? Saya dapat sini TAD sama dengan ni 200 cos 15 cos 20. 15
cos 20. 15 cos 20. 14 cos 9 kali dengan 200. 2819. So sini pergi sini dia akan jadi 2819 bahagi dengan 10 cos 2761. 8861. Bahagi 2819 bahagi 8.861. So dapat 318.1314 Newton. TAD. Tension AD. Okay. Tension in the cable. Alright. Tension in the cable. Kemudian, okay, dah settle yang ni. B. B reaction pada C. Okay. Reaction pada C. Kalau boleh guna free body diagram ni, guna. Kalau tak boleh guna free body diagram ni, tak boleh guna free body diagram ni ya. Lukis baru lah. Okay, lukis baru. Senang sikit lah lukis baru. Lukis baru. Pen merah. Pen merah sini. TAD CY CX. Ini straight line. 200 Newton. Okay. Baik. So 200 Newton ni dalam arah Y. Penyebelahan CX dan CY. So kita ambil dekat sini. Kalau kita tengok sini, CX kat sini hanya ada satu je, iaitu TAD punya style. Alhamdulillah, mana start nak buat penyebelahan Fx kosong pun boleh, Fy pun boleh. Saya buat dengan penyebelahan Fx sama dengan kosong. Okey, penyebelahan Fx sama dengan kosong. Baik. Fx sama dengan kosong. TAD ni kita tahu dia punya sudut kan tau. Sudut ni adalah kat sini. Alfa, sudut alfa. Ni 20, ni alfa. Alfa dekat sini 42.39. 42.39. 4239. Okey. So sebelah dia kan. Sebelah dia cos lah. TAD cos 42.39. So arah dia positif. So CX kita pun kita buat isim positif, tambah CX sama dengan kosong. Okey. Kita ada TAD cos 42 tambah dengan CX sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat CX sama dengan negatif. TAD kita dapat apa? 318. 318 kali dengan cos 42.39. So kita akan dapat 234.96. 235. 318.14 cos 42. 235.
So kita akan dapat negatif 235 Newton. So kita munikan 235 Newton arah dia. Siang kita dapat negatif kan. So arah dia belakang. Okay, ini untuk siang 235. Penjumlahan Fy sama dengan kosong. So Fy sama dengan kosong, kita ada dekat sini negatif 200. Ni 200 ni, negatif 200. Tolak TAD. TAD sini sin 42.39 tambah dengan CY sama dengan kosong. So CY kita adalah 314 sin 4239 4239 41448. So kita akan dapat sini 414.5 Newton. Arah dia ke atas. Okey, sebab ini negatif, ini negatif, ini pun negatif. So CY kita adalah positif. Okey. Jadi ini reaction CX dan CY. Kita tak berhenti kat sini ya. Kalau kata dalam kes macam ni, kita kena cari dia punya R pada C. Yang sini kita berhenti sebab BX dia sama dengan kosong. So AY BX sama dengan kosong. So dia hanya ada BY. BX sama dengan kosong, dia hanya ada BY. So dalam kes ni kita ada yang ni, CX dan CY. Jadi dia jadi macam ni untuk kita punya ni. Dua, tiga, lima dan sini 414.5. So kita kena cari dia punya reaction pada C. So R ni sambung. You buatlah, saya macam ni, saya buat kat sini. RC sama dengan 414.5/2 tambah 235/2. Ini hasil kedua. So RC sama dengan tambah 235. 227. Dua tujuh kosong 35 476. 227.035.25 476.48 476.5. So saya dapat dekat sini 476.5 Newton C. Kemudian kena cari dia punya sudut. Ni kena lukis sudut dia theta. Tadi dah ada alpha dengan beta kan. Ni sudut theta. Theta sama dengan 414.5 bahagi dengan 235 tan tangent theta ni. Sebentang bahagi sebelah.
1.7638. So dapat sudut dia 60. So sudut sini theta sama dengan 60.4. So oleh kerana itu jawapan dia adalah RC, reaction pada C adalah 476.5 Newton. Sudut dia adalah 60.4. Okey, ini jawapan dia. Berhenti dekat sini. So markah untuk yang ni hilang. Markah untuk yang ni dan markah untuk ni hilang. Saya tak sure lah. Tak tengok lagi dia punya rubrik kan. Berapa markah. 2 markah pun boleh jadi. So kalau you berhenti pada just CX dan CY, hilang ada markah. Sebab CX dan CY ni you kena cari dia punya RC dan theta C. RC dan theta C. So yang ni kena cari. Okay. So ni jawapan dia yang lengkap. Reaction pada C 476.5 dan juga dia punya theta. Theta dia tahu kan? Ni theta dia cari kat sini lah. Ni CY, ni CX. So tentang bagi ni tangent kan? Mana ada kat mana soalan Oh, terpadam macam ni. Tangent theta 414.5. Okey. Boleh. Ni boleh ke tak boleh, kena boleh lah. Ni reaction pada C 2, 1 tension in the cable. Memang nak kena nampak. Memang nak kena cari dia punya sudut lah. So nak dapatkan benda ni by training. Experience ni dengan try buat balik yang benda ni. Dah tengok faham? Okay, buat ni lagi. Buat balik apa yang saya duk tunjuk ni. Tengok soalan ni. Okay, dan juga dia punya reaction pada C mesti kena cari sampai tahap R. Reaction dia. R ni berapa? R dan juga dia punya theta ni. Sudut dia. Okay. Okay. Kita tengok contoh, satu lagi contoh. So saya tengok satu lagi contoh lah. Ini saya harap semua clear yang ni. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Ui, ni dia main pindah kat sini macam apa? Okay. Satu lagi contoh. 4.27. A rod AB hinge at A and attached at B to the cable BD support the luxation. Knowing that D distance tu, yang tu D tu adalah 200. Determine A the tension in the cable BD and then reaction at A. Okay. So benda ni dia bagi macam ni, A dengan D, ada satu bar, satu rod AB. So bila kita nak lukis free body diagram, kita lukis dia punya rod sahaja. Start dengan free body diagram. Okay. Start dengan free body diagram. So free body diagram tu kita lukis dia punya rod AB. Rod AB. Okay. Oh tak boleh ni. Dia ni sangat. Macam ni je. A B. Di sini BD. Tension BD
Dan dia bagi dekat sini turun 90 vertical. Sini line sama sebab dia kata sini 200 kan. Di sini 200 lebih kurang ni. So tak ikut scale 90. Terpadah ikut scale. So ini nak kena bagi jangkan. Dan sini okey. T B D sini B. Okey. Sini D. Mana C? C tak ada. A B terus D. Sini D. So dia kata kat sini dia assume distance sini ke sini adalah 200. So distance kat sini 100. Sini ke sini pun 100. Sini pun 100. Alright. So kalau ikut dekat distance D ni dia assume sebagai 200. So yang ni dia sama dekat sini ya. So ini sama sini, ini 100 dan dia punya naik ni pun 100. Right. So sini 100. Nampak? Kalau kita tengok dekat sini 100, 200, 300. 1, 200 ini sama 9 sini. So balance dekat sini adalah ini pun 100. Naik 1000 siapa? Sini pun 100. Sini 100, ini 100. So kita boleh dapat dah dia punya sudut ni adalah 45. Sini pun 45. Sudut dia dah 45 dah kat situ. 45. Okey. Jadi dia nak tension dalam kabel BD. Nak cari tension dalam kabel BD. So apa yang kita kena buat adalah moment pada A. Cari moment je lah. Ni 900, 90, ni 90, TBD. So ada 3 force, 1, 2, 3. 90, 90 dan TBD. So 3 force ni akan menyebabkan moment pada A. So bila kita kata static equilibrium, moment dalam keadaan equilibrium, moment pada A mesti sama dengan kosong. So penjumlahan moment pada A sama dengan kosong. Jadi dalam kes ni ini 100. Ni jarak ni 100 kan? 100 dan dia punya tinggi ni pun 100. Tinggi ni pun 100. Jadi bila kita dapat kat sini ini 100. Sebab ini tadi berapa? 200 kan? Ini 200. Ini jarak di sini adalah 300. So 300 tolak 200 dapat 100 kat sini. Okey. Dapat 100 kat sini. So bila ini 100, ini pun 100. So sudut ni kita boleh dapat dah siap-siap 45. Okey. Baik. So bila dapat sudut 45, kita boleh buatlah moment A sama dengan kosong. Perjumlahan moment A mesti sama dengan kosong. So tukar pen, make color hijau. Okey. So ada berapa force? 90, 1, 90 ni kedua dan juga TBD. TBD bila kita pecah kepada arah 2. Sini 1 dan sini 1. Ni tension dalam arah Y, tension dalam arah X. Right? Okay. So moment 90
kali dengan ni 100 mm kan, kita buat 0.1. Ni nak buat 100 pun boleh, nak buat 100 pun boleh, nak buat 10 pun boleh, 10 cm, 100 mm ataupun 0.1 meter. Sebab ni kita nak cari tension, kita bukan nak cari moment. Kalau cari moment ya kita kena buat Newton meter. Kalau boleh letakkan Newton meter untuk dapatkan dia punya moment. Kalau untuk fix, bila fix dia ada moment. Kalau fix pada A, fix A dia ada AY, AX, moment A. Tapi kat sini dia pin. Bila pin, moment boleh sama dengan, dia boleh pusing. Moment tak ada nilai kat situ. So ini dia try rotate negatif, tolak dengan 90 kali 0.2. Ingat 90 ni ada 2 kan, 1, 2, 200, 0.2. And then TBD di 45. Sebelah dia adalah cos 45 kali dengan dia punya sudut 90 darjah dia kat sini ya. Kan? So TBD jarak dia ni, TBD Y, TY. TBD arah Y. Ini dia punya line of action. So line of action dia dekat sini. So daripada titik ni sampai titik ni 0.3. Saya tak buat positif negatif. So dia akan try to rotate A lawan jam. Jadi dia positif. Tolak lagi satu. TBD sin 45. Ni, yang ni. So ini line dia panjang dia sampai sini. So ini dia punya 90 darjah D dia. Kan line of action. Saya suruh panjangkan. So dapat dekat sini. Apa? Ni lah jarak dia. Okey. Iaitu 0.1 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. So bila kita dapat dekat sini ni cos 45 kali dengan 0.3. Kita dapat kat sini TBD 0.45 dan 0.3. So kita akan dapat kat sini 0.21213. Tolak TBD sin 45 sama juga 0.7071. So kita akan dapat sini 0.07071 sebab dia kali dengan 0.1 kan, sama dengan ni 90 kali dengan ada 2 0.3 lah. Jadi kita dapat sini 27 9 kali 3. Okey, 27. So 212 ni tolak dengan yang ni, bahagi dengan pindah ke sana 27. So kita dapat TBD 27 bahagi ni ya. Ni kan. Tolak dengan ni kan. Ni nilai yang sama, TBD, ni pun TBD. So 21213 tolak dengan 0.07. Dapat nilai dia bahagi dengan 27. So kita akan dapat sini 190.9. Nak garis ke tak garis ikutlah. Scroll. Okey. So dah dapat TBD, moment A sama dengan 0. Tension in cable BD. Tension in cable BD. So kita dapat TBD sama dengan 190. B, reaction at A. So macam biasa reaction at A kita kena buat Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. So ada 3 moment. Moment sama dengan 0, Fx sama dengan 0. Bukan pen. Ni kalau apa ni, kelabu. Penjumlahan Fx sama dengan 0. Right, ni arah Y, ni arah Y.
Ini arah X dan Y. So untuk arah X dia ada berapa? 1 je kan. C. Kalau tak lukis tak apalah. Ni A, C pula. A, X. Dan sini direction dia A, Y. AX dan AY. So penjumlahan Fx90 AX positif tolak dengan TBD cos sin 45 ni ni. Ni. Cos dan sin. Sin dapat ni. So TBD sin 45 sama dengan kosong. So kita akan dapat AX sama dengan 190 kali 0.01 135 Newton. Okey, ni AX. AY penjumlahan F Y sama dengan kosong. Penjumlahan FY sama dengan kosong. So dia kita ada AY kita ada sini AY 1 90 AY tolak 90 tambah dengan TBD cos 45. Okey. AY tolak 90 tambah TBD cos 45 sama dengan kosong. So AY tolak 918 TBD 1190 711 tolak so dapat negatif 45. Okey. Ini rupa nak buh memang betul. Ini arah dia ke? Kita dapat positif kan arah dia ke? Sana. Ini so AY kita dapat positif 45 dan arah ke atas. Kemudian apa yang kita kena buat adalah cari dia punya direction. Direction A sama dengan 135 kuasa 2 tambah kuasa 2. So RA sama dengan 142.3. Theta Y kan 45 bagi dengan 135 tentang bagi theta dapat dengan 1845 135 so dia punya pendek. Okey, so kita punya ni dia arah positif, duduk positif. Dia duduk dekat sini. Okey. Sudut dia dekat sini. Sebab dia macam ni. Ni R RA. Ni tadi batik. X AY ni X. Ni theta. So sudut dia di sini. Compare yang tadi yang mana? Yang ni dia duduk dekat sini. Ni negatif, CX negatif, CY positif. So sudut dia dekat apa? Dia punya ni apa? Yang nombor 2 ni. Dua bahagian ni. Okey. So kita dapat kat sini 18.45 dan juga dia punya reaction A adalah 142.3 Newton. Okey. Saya dah bagi ni. 2-3 contoh ni. Okey. So you buat 4.28
Dia sama aja. 4.28. So itu bincang 4 point. Bincang apa esok lebih jawapan lah 4.28. Okey. Baik. So practice make facts. Practice make facts. Juga practice, insyaAllah dia dapat. You tengok saja, faham benda tengok, buatlah. Boleh dapat ke tak kan? Okey. Baik, saya rasa banyak sangat dah ni saya tunjuk contoh ni. 2-3 contoh. Nanti yang ni pun nak kena contoh lagi ni. Ni tak masuk, yang ni pun nak kena masuk contoh kak. Okey. So saya banyak. Saya try habiskan lah sikit je ni. Berapa minit dah? Sejam masih cakap seorang. Okey. Equilibrium of two force body. Saya tahu teori lah. Contoh kita buat esok lah. Okay, equilibrium two force body. Consider plate subject into force F1, F2. For starting equilibrium, the sum of moment about A must be 0. The moment F2 must be 0. The moment of F2 must be 0. It's follow the line of action F2 must through A. Similarly, the line of action F must pass through B of the sum moment about B to be 0. Okay. Maksud dia dekat sini, kalau kita ada two force body ni kita ada body yang dua line macam ni lah. Dia ada dua acting. Dia ada dua acting body ni. Ada body kat sini. Tukar pen. So body ni satu body. Ini satu body. Shape dia bentuk L. Right? Shape dia bentuk L. So dia ada 2 point A. Shape dia tak kisahlah bentuk macam mana pun, tapi dia ada 2 point yang tarik body, satu body ni. Okay, bila tarik satu body ni, so dia ada F1 dan F2. Jadi bila kita nak katakan dia adalah equilibrium, F1 dan F2 ni bila kita tambah mesti dapat Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Moment pun sama dengan 0 pada A pada B. So macam mana moment nak bagi sama dengan 0? F1, F2 ni dua-dua ni saling line of action dia apa melintah dua line. So bila melintah dua line, ni F1 yang acting pada A. So line of action dia bila panjangkan dapat B. Sama juga F2, dia acting pada B, tapi bila kita panjangkan dia akan merentas A. Jadi bila ni dia tak ada tendency to rotate A. F1 tak ada tendency nak rotate B, F2 pun tak ada tendency nak rotate A. So line dia mesti macam ni. Okay. So kalau you dapatlah bentuk yang tak kira lah bentuk macam mana pun, ni A, ni B. So dia mesti kalau force pada A ni mesti dia melintah B. Force pada B pun mesti dia melintah A. So kalau kita ada dua line macam ni. So panjangkan. Kalau kita tak tahu, kita panjangkan. So ini dia punya force. Satu sini, satu ke sini. Ni dia punya force F1, F. Mesti macam ni. Okay. Mesti macam ni dia punya force. Tu action body. Line of action dia kat sini. F1 mesti sama. Kalau F2 ni 100, F1 ni pun 100. So ni tambah ni jadi sok. Equilibrium kan. Kita nak equilibrium kan. Tu force body. Okay. So sama dengan equilibrium of T force body. So dia ada tiga force. Tiga force. Kalau dia kata equilibrium, dia mesti acting pada satu titik.
3 force body. Ni 2O, yang ni 2 force. Dia ada satu body, dia ada dua force. Ini satu body, dia ada 3 force, 3 force. So macam mana yang dikatakan 3 force body ni nak equilibrium? Ni, the line of action of the 3 force must be concurrent or parallel. So 3 force ni, line dia mesti line of it ni bila kita panjangkan. Ni kita panjangkan. Ni panjangkan. So dia bertemu pada titik yang satu, titik yang sama. So dalam kes ni dia bertemu pada titik D. B dia jumpa kat D, C ni pun F3 jumpa kat D, jumpa D. So macam kita kata kat sini, kita ada body ni F1, F2, F3. Dia kenalah kat mana-mana pun kan. Tapi bila kita panjangkan line of action, dia mesti berjumpa pada titik yang sama untuk ketiga-tiga force. So bila jumpa titik yang sama, barulah kita boleh cari dia punya equilibrium. Kita boleh cari dia punya equilibrium. Cari lah, ada nanti kita nak kena buat sama ada saya lupa nak mention, sama ada kita buat dalam bentuk trigonometry ataupun kita kena selesaikan bergantung pada fx kosong, fy kosong. Okey. Esok kita tengok size ni. Macam ni, apa yang saya lupa nak mention yang ni. Okey, yang ni. Yang ni bila kita panjangkan, contoh macam ni, ni 3 force body lah, 1, 2, 3. So dia akan jumpa di sini. Ni kita panjangkan, dia akan jumpa di sini. Okey, dia jumpa di sini. Right, amboi tegang aku tak boleh nak begitu. Okey, dia jumpa satu titik yang mana kita katakan titik ni titik O. So dia jumpa dekat sini O. Ini macam ni. Yang ni pun macam ni. Okey. Ni yang 3 force body lah. Kita boleh settlekan dengan arah trigonometry. So sekali. Okey. Yang ni macam ni. Okey, dari titik O. So reaction dia mesti daripada sini bukan sini lah. Reaction dia kat sini lah, dia mesti somewhere kan. Yang ni kita kena nak tahu dia punya ni dua-dua benda ni dia tinggal pada O. Kemudian kena buat pindahkan lah. Ni titik O. So ini contoh kata 200. Ni macam ni kan. Ni kat sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini 200. Ini T AD. Okey, sini masuk titik O. Dan ini keluar titik, ini keluar 200. So ini dia punya R. Dia close dia punya loop ni. TAD dia masuk O. Dan daripada O dia keluar 200.
So daripada 200 ni dia pergi tutup balik, close loop. Ini dia punya RC. So kat sini sebelum ni kita dah buat kan. Nak cari lah dia punya sudut ni. Kalau you tak mau buat kaedah macam ni, Fx kosong, Fy kosong, kita buat kaedah trigonometri macam ni. Okay, so yang ni kita tengok esok. Cerita ni pening pula. Kita tengok esok dalam contoh yang ini. Baik. Okay. Baik, kita jumpa lagi esok, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.